buat perniagaan betul, tapi pembeli dia tu scammer. Bila pembeli tu scammer, dia dapat barang, tapi rupanya scammer ni pergi buat iklan dekat tempat lain. Yang mana pembayaran tu pula, orang yang membuat bayaran terhadap iklan palsu tadi akhirnya bank in kepada akaun penjual sebenar. Dan akhirnya penjual sebenar ni akaun kena beku. Sekarang ni kalau dengar kawan kena scam, pakcik kena scam, siapa-siapa kena scam, terus call 997 dulu. Adalah notis amaran terakhir dari Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, ada satu notis peringatan terakhir daripada pihak kami lah. Okey. Berkenaan dengan hasil pendapatan Cik pada tahun 2020. Di mana dekat sini Cik telah gagal buat pembayaran tersebut. Sebab dekat sini memang ada satu notis peringatan terakhir lah. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording. Ada orang call. Hello? Hello, Assalamualaikum. Salam. Ini Siapa Cik ni? Hafiz ke? Ya saya. Cik Hafiz, saya nak bagi tahu Cik Hafiz saya daripada syarikat penghantaran. Okey. Jadi Cik Hafiz ada barang yang perlu diambil. Barang apa Okey, macam ni. Cik Hafiz bagi dulu nombor kad pengenalan Cik Hafiz, boleh? Kad pengenalan? Kau ni scammer ni. Aku letak je. Pernah dapat call macam tu? Pernah jadi mangsa scammer? Ini dia episod untuk anda dalam Senang Faham minggu ini. Okey, bersama saya hari ini Siraj Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar? Salam. Ini bukan bilik scammer walaupun dia macam nampak bilik gelap kan. Satu soalan dulu sebelum saya nak mula tentang tajuk kita hari ini. Pernah berjumpa dengan scammer atau tak? Dia soalan sensitif tapi kita tahu. Muka macam saya tak? Jangan imagine dia macam ada tanduk sebagainya. Tak ada. Dia orang kebanyakan dan orang yang tak boleh dijangka rupanya orang ni menjalankan kegiatan scammer. Muka innocent lah ni. Muka innocent. Okey, so kita bercakap tentang scammer hari ini, penipuan dalam talian lah basically. Teruk ke sekarang sebenarnya situasi dia? Dia teruk sebab scam ni perkataan yang wujud bila kita mula adapt internet. Sebelum tu kita panggil istilah conman, kaki penipu. So bila ada internet ni, scam mula wujud perkataan tu dan diguna pakai meluas lah. So scammer ni indirectly kombinasi mereka yang faham tentang IT, tahu tentang kejuruteraan sosial, tahu nak manipulate sikap manusia, dan tujuan utama mereka nak dapatkan benda berharga daripada orang ramai. Itu bukan bab duit sajalah. Bukan bab duit saja. Anything make money. Anything yang berharga. Okey, kita tengok laporan kan. So, kes kerugian yang melibatkan mangsa scam ni bilion Sebab kalau kita tengok pun kejap lagi kuasa khabar pesara rugi RM700,000. So, memang dia tahu ke nak aim siapa atau dia random call? Scam dulu mungkin dia random, tapi sebab bila menyebut tentang internet, maknanya benda yang paling penting dalam internet, paling berharga adalah data. Kalau dia dapat data yang dah terperinci berkenaan orang-orang tertentu yang memiliki aset dan benda berharga yang tertentu, dia dah boleh sasarkan untuk dapatkan harta orang tu. Data kita tak selamat ke? Data kita memang tak selamat. Okey. Tak selamat maksudnya dia boleh jadi sama ada dia digodam oleh pihak yang tak bertanggungjawab ataupun disalah gunakan oleh yang telah diberikan tanggungjawab. Big question tu. Tugas kita jaga data, tapi kita sendiri bagi data tu pada orang yang tak bertanggungjawab dengan menjual ataupun sebagainya. Jadi data ni memang menjadi orang panggil perhatian penjenayah cyber. Dan data tu juga asbab penting kenapa scam ni tak reda dan semakin menjadi-jadi. Siraj tak bocorkan data Alhamdulillah, taklah. Saya tak terlibat dalam menjaga data orang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda dapat nombor ni. Mau siapa? Minta pin kenapa? Minta tag kenapa? Kau scammer. Okey, so kita tengok mangsa sekarang ramai yang golongan pesara, dan paling banyak juga adalah golongan profesional. Cikgu, arkitek, peguam.
Dia orang kata kena pukau. Betul ke? Pukau ni very subjektif lah. Kalau kita duduk dalam istilah sains ni, bagi saya dia diyakinkan tentang suatu perkara dan dipanikkan tentang suatu perkara. Panik menyebabkan dia rasa macam kena pukau. Okey, sekarang kita bergerak ke arah panik tadi tu. Kenapa mereka ni boleh percaya? Apa modus operandi yang scammer ni? Sebagai contoh kita ni ada rekod-rekod tertentu yang membuatkan kita ada risau. Contohnya orang ni takut dengan tentang dia tak bayar cukai, ataupun dia takut dengan mungkin rekod dia terkait tentang jenayah dan melibatkan polis sebagai contoh. Jadi kalau seseorang scammer ni tahu maklumat berkenaan dan dia boleh trigger that untuk buat orang tu panik. Bila orang tu terima panggilan daripada pihak yang berkenaan, first of all dia akan fikir benda yang terkait tentang diri dia dan dia panik. Dan pernah ada mangsa yang telefon kita, dia cakap memang ada kes pun di balai yang panggilan diterima tu. Jadi dia sangkakan itulah kesnya, sedangkan itulah scammer. Jadi benda ni yang kita tengok, mungkin ada sikit kajian dibuat oleh pihak tertentu dan di peringkat MCC pun ada buat kajian bebas lah. Yang mana memang melibatkan data daripada di mana-mana sumber dia tu wallahualam, tapi kita yakin ada data tertentu yang mereka dapat, yang mana mereka dapat gunakan untuk meyakinkan mangsa dan mewujudkan elemen panik kepada mangsa. Okey, katakan saya jadi mangsa scammer, dah rugi ratus ribu ni. Saya pergi buat report polis satu. Report polis pergi dekat bank. Selalu bank ada jawapan dia biasalah, dia template dia sama. Cuma sekarang ni dah ada lain sikit. Sekarang ni bila dapat kalau kena scam, dia rasa kena scam dalam tempoh 24 jam, biasanya kerajaan pun galakkan telefon NSRC dulu, 997. Telefon tu dulu sebelum pergi balai, National Scam Response Center. Sebab itu tindakan paling cepat. Angkat telefon, tekan 997, call dan bagi tahu. Dan tindakan pantas yang kerajaan boleh bantu adalah sekat dulu akaun. So bila akaun disekat, kemudian barulah pergi buat laporan polis untuk formality. Kemudian barulah soal berurusan dengan pihak bank dan sebagainya. Yang penting kalau kena scam 24 jam, make sure usaha telefon 997, usaha menyekat dulu pengaliran duit tadi. Itu SOP dia lah. Dan itu pun memang satu benda yang kita pujilah, kerajaan buat usaha tu. Dan kepada mangsa benda ni patut jadi asas pengetahuan pada, kalau contoh dulu kita accident, benda yang first kita akan ingat 999, nak call ambulance. Sekarang ni kalau dengar kawan kena scam, pakcik kena scam, siapa-siapa kena scam, terus call 997 dulu. Jangan salah call Jangan salah. Tapi sejauh mana NSRC bantu sebenarnya? NSRC bagi pihak Persatuan Pengguna Cyber membantu, sangat banyak membantu. Cuma dia ada kesan sampingan yang mungkin kerajaan perlu teliti sikit lah. Contohnya bila sekarang ni perniagaan dalam internet ni dia dah jadi sophisticated. Ada affiliates, ada macam-macam benda yang kadang-kadang melibatkan akaun pihak ketiga, sebagai contoh dropship dan periklanan yang susah nak kawal. Jadi ada pihak yang akhirnya kadang-kadang dia buat perniagaan betul, tapi pembeli dia tu scammer. Bila pembeli tu scammer, dia dapat barang, tapi rupanya scammer ni pergi buat iklan dekat tempat lain. Yang mana pembayaran tu pula, orang yang membuat bayaran terhadap iklan palsu tadi akhirnya bank in kepada akaun penjual sebenar. Dan akhirnya penjual sebenar ni akaun kena beku. Ada 3 circle. Sebab pembeli sebenar yang ditipu ni membuat laporan kepada NSRC dan akaun mereka dibeku. Lagi parah, memang berlaku. Pernah berlaku di pihak Persatuan Pengguna Cyber. Kita pernah terima aduan daripada pengguna lah, yang mana satu keluarga akaun dia dibeku. Jadi pihak NSRC kena teliti lah benda ni, sebab apa yang mereka buat sangat bagus, tapi dia ada kesan sampingan yang mungkin perlu ada adjustment lah. Itu memang overreactive tu. Sebab kesan dia panjang. Contohnya akaun bank dia itulah yang nak pakai untuk belanja mengurus setiap hari. Kadang proses pembekuan berlaku makan masa 2-3 bulan. Bahkan ada yang mungkin lebih. Sebab proses siasatan jenayah ni bukannya sehari. Mungkin kalau ada mekanisme lain di peringkat kerajaan, melalui siasatan tu boleh dipercepatkan. Akhirnya boleh menentukan akaun tadi bersalah atau tak bersalah, supaya benda tu boleh tidak menganiaya orang yang bukan sebenarlah, bukan scammer tu. Siraj juga sebagai orang cyber ni, katakanlah saya dah berhati-hati dah. Apa lagi sebenarnya yang kesilapan kita kalau dekat device kita ni yang membuka ruang kepada paling pantas sekali adalah yang orang biasa ambil ringan adalah tak install antivirus. Antivirus kat telefon? Antivirus tak install kat handphone. Sebab handphone kita tu komputer.
Oh, so perlulah. Bukan perlu, wajib pakai antivirus. Okey, compulsory add lah dia. Compulsory. Jadi kalau tanya semua termasuk dalam konti ni, saya rasa boleh dapat jawapan lah, ada ke tak ada antivirus tu. Jadi pakai antivirus sebab phishing, laman sesawang yang contohnya www.rtm.gov.my sebagai contoh. Scammer boleh buat www.rtmm.gov.my ataupun .com.my yang orang kadang keliru, sebenarnya bukan RTM sebenar. Jadi apatah lagi URL phishing yang melibatkan laman sawang bank yang kita pun termasuklah tekan sila aktifkan. Saya sendiri pun pernah dapat satu modus operandi yang agak orang panggil licik, sangat baru, rasa dalam seminggu 2 minggu lepas. Saya dapat panggilan WhatsApp, tapi appear dekat phone kita tu lambang telco lah, lambang telco, and then dia mengaku dia daripada telco dan beritahu sebagai pengguna yang setia lama, and then kita bagi satu ganjaran 3 bulan tak payah bayar bil ke depan. Okey, so untuk mengesahkan ni, encik tolong semak SMS yang kita dah hantar. Jadi bila kita tengok SMS tu memang daripada DG, nombor TAC. And then kita tanyalah, kenapa nak kena baca nombor TAC? Dia letak terus. Jadi ini pengetahuan asas. Kalau bayangkan dia sedar kan? Sedar dan kita tahu lah nombor TAC. Bayangkan orang yang mungkin dia tengah buat kerja lain tanpa dia hanya fokus pada 3 bulan tak payah bayar. Hari ini dia terperangkap dalam psikologi tu. Oh, 3 bulan tak payah bayar. Okey, berapa nombor? Dia check sekali imbas, dia terus baca nombor tu. Terus mungkin memang kenalah. Dia dimanipulasi. Yes, maksudnya scammer pun cuba curi duit melalui bil telco kita. Sedar-sedar bil kita elok biasa RM100 sebulan, bulan depan jadi RM800. Scammer ni macam buaya darat kat lah, manis berkata-kata. Sangat. So, kena be careful lah. Sebab dia akan berubah-ubah. Dan even kalau boleh rancangan fokus kat kerajaan pun, macam RTM, buat fokus setiap minggu ada satu slot memang cerita pasal scam. Kita lock. Sangat perlu. Sebab scam ni dia berubah-ubah. Dia bukan kata dulu Macau scam. Sampai sekarang Macau scam tu pattern sama. Tak, dia akan berubah sebab dia tahu orang akan sedar. So dia bermusim lah. Katakan sekarang ni nanti pejabat awal dapat 2,000 kan, banyak. Mungkin betul. Dia akan ada scam yang kata perlu tekan activate sekian-sekian untuk dapatkan macam-macam lah. Kalau kerajaan umum kata bantuan ABC, lepas tu dia buatlah link lah, ini bank daripada bank negara sekian-sekian. Ada je. Kemudian contohnya kerajaan cakap nak pengeluaran KWSP yang lalu kan. Banyaklah link ataupun even aplikasi yang disaran untuk muat turun, rupanya itu adalah malware, spyware, yang mana phone kita dah jadi compromise. Orang boleh access phone kita dan sebagainya. Dia orang ni educated ke atau try and error juga? Dia yang saya faham lah, dalam dunia pembangun ICT ni, dia tak akan pernah rasa penat. Dia akan terus nak bangunkan lagi. Dia cari benda yang boleh mengatasi sesuatu teknologi lain. Itu persaingan dalam dunia IT. Bayangkan mereka dalam persaingan IT ni sendiri yang terlibat dalam dunia scam sebagai contoh, aktiviti jenayah cyber. Yang mungkin ada mereka ni sebahagiannya mungkin ada kemahiran dalam penggodaman. Jadi macam mana nak mengatasi kalau kita sendiri pengguna ataupun sebagai orang yang nak defend line ni, kita tidak ada mekanisme yang lebih power lah. Okey, cakap pasal antivirus tadi, kalau phone saya dah aktifkan two-way authentication tu, membantu atau tak? Membantu, tapi bukan tak kuat lah. Bukan 100% selamat. Ada pengaktifan itu antara kaedah untuk membantu mengurangkan risiko. Kena faham. At least ada barrier lah. Betul. Contoh TFA tadi, rasanya semua aplikasi utama ada TFA. Yang penting kita punya medium komunikasi utama, contohnya Messenger, baik WhatsApp, baik Telegram dan sebagainya, itu perlu aktifkan. Sebab penjenayah ni antara lain licik, dia akan cuba cari cara untuk menggunakan identiti orang lain, dia nak scam orang lain. Itu antara elemen lah. Okey, lelaki ke perempuan ramai yang kena scam sebenarnya? Real case. Kalau real case subjektif. Kalau ikut statistik di yang pernah saya tengok, ada ramai lelaki. Tengok kes lah. Kalau scam berlaku di media sosial, majoriti pengguna media sosial adalah lelaki. Okey. Pada bacaan Cik Siraj sendiri, akan datang ni masalah ni makin teruk atau kita dah makin teruk sebab adanya teknologi baru yang sedang diadaptasi oleh pengguna, dipanggil kepintaran buatan ataupun artificial intelligence. Topik minggu lepas kita bincang. Sangat. Kalau ChatGPT tu memudahkan kerja di dalam media, skrip boleh buat dalam keadaan yang pantas. Bayangkan skrip penjenayah cyber, scammer pun boleh buat skrip dalam keadaan sangat beberapa saat je. Sangat bahaya. Very concerning. Okey, Siraj, way forward kepada orang yang mendengar ni. Okey, harap kalau phone kita selalu update dengan kadar yang kerap, jadi make sure akal kita, pengetahuan kita pun kena update seiring dengan update-nya teknologi itu. Okey, baik. Terima kasih Siraj atas perkongsian. Semoga anda mendapat manfaat untuk hari ini. Make it short, make it sweet. Senang faham. Jumpa lagi.